Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, di atas inayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam satu daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan orang yang Allah muliakan dengan berada dalam taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka ia merupakan satu bisyarah, satu khabar gembira awal. Moga-moga orang tersebut akan betul-betul berada di taman syurga hakiki, syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada dalam taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berbicara berkenaan dengan satu tajuk ataupun satu program terbaru, iaitu Qisasul Awliya, kisah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali adalah bermaksud kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirakam dalam Al-Quranul Karim untuk menceritakan siapakah mereka ini, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahawasanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka ini takut dan tidaklah mereka berduka cita. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala merupakan kekasih pilihan Allah, yang mereka ini menjadi satu asbab untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keilmuannya, mendapatkan keberkatannya, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka wali-wali inilah yang menjadi penyambung apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan ataupun nabi yang terakhir diutuskan kepada umat manusia, maka selepas baginda Nabi tiada lagi nabi akan diutuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedudukan para anbiya itu dengan adanya para alim ulama, para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, yang sesiapa mengkufuri ataupun mengingkari akan kewujudan para awliya, para wali-walinya Allah, ada yang tak percaya kewujudan mereka ini, boleh jatuh kepada kufur. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merakamkan dalam Al-Quran ayat yang kita baca sebentar tadi, bahawasanya wali-wali Allah itu tidaklah mereka ini takut dan juga tidaklah mereka berduka cita, yakni bersedih. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya adanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka sayugia tuan-puan sekalian, kita ni yang berada di akhir zaman terutama ini, mencari mereka yang menjadi asbab untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali-walinya Allah Ta'ala ini merupakan orang-orang salih di sisi Allah. Orang salih ini bagaimana untuk kita kenal mereka? Cirinya bagaimana? As-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak kenal wali-wali Allah? Bagaimana nak kenal kekasih-kekasihnya Allah? Bagaimana nak tahu orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda memberikan satu kayu ukur yang luar biasa. Subhanallah, baginda Nabi bersabda, "Idza ru'u dzikrallah." Apabila mereka, yakni wali-wali ini, orang-orang saleh ini, bila mereka dilihat, akan membuatkan orang yang memandang kepada mereka ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita memandang kepada wajah para alim ulama, kita memandang kepada wajah para salihin, kita akan ingat kepada Allah, kita akan malu dengan dosa-dosa kita, kita akan rasa bertambah semangat untuk beribadah, kita akan rasa nak semakin dekat dengan Rasulullah, semakin cinta kepada Allah, semakin nak jauh daripada perkara-perkara yang menalaikan. Hadza salihin, inilah orang-orang salih.
inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu alaihi mengatakan bahawasanya inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang-orang salih akan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama kekasihnya Allah akan mengundang rahmat daripada Allah kerana kita sentiasa menyebut nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, membaca sirah mereka, menyebut nama mereka, beramal dengan amalan-amalan yang mereka amalkan, ikuti nasihat mereka. Ini merupakan tanda ataupun cara-cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh ataupun wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan kisah-kisah mereka itu merupakan jundun min junudillah, salah satu daripada bala tenteranya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dikatakan bala tenteranya Allah? Tentera ni biasanya dia adanya tentera ni untuk apa? Untuk benteng kita daripada musuh-musuh yang datang menyerang. Itu kegunaan ataupun tentera tu diwujudkan untuk menjadi benteng supaya musuh tak datang serang kepada kita. Demikian kisah-kisah orang salih, kisah-kisah para awliya merupakan sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi benteng kita daripada musuh-musuh kita. Siapa di antara musuh kita? Ya, hawa nafsu kita, syaitan, iblis, dunia yang menipu daya. Ini merupakan musuh-musuh yang tak senang untuk kita ni beribadah pada Allah, yang tak senang untuk nampak kita ni dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya terkadang terikut hawa nafsu kita sendiri. Maka dengan kisah-kisah para awliya, dengan kisah para salihin, menyebabkan kita ni akan merasakan bahawasanya perlu untuk kita jauh daripada perkara yang melelahkan. Kisah para salihin lah yang akan menjadi benteng untuk kita tak ikut hawa nafsu kita, sebab kita dah dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan juga kita mendapat satu ikutan, satu tauladan, satu kita kata idola untuk kita ikut jejak langkah mereka. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, kita kalau nak jadi seperti orang-orang soleh, nak jadi seperti wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akannya jauh lagi. Tapi yang kita mampu apa adalah kita cuba-cuba untuk meneladani, cuba untuk tiru cara mereka beribadat, cara mereka berpakaian, cara mereka berakhlak, cara mereka untuk mereka ni dengan keluarga, bermuamalah, bermasyarakat. Kita cuba tiru. Sebab itu kata-kata hikmah mengatakan bahawasanya illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalaupun kau tak mampu untuk jadi seperti mereka, maka teladanilah, ikutilah jejak langkah mereka. Sebab meneladani kepada orang soleh adalah merupakan satu kejayaan yang paling besar dalam hidup kita. Jadi bila mana kita berbicara berkenaan dengan kisah-kisah para awliya Allah Subhanahu wa taala, kisah para salafus salihin, kisah para salihin, ini merupakan satu tanda ataupun satu langkah awal untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka ini menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu warḍah menyatakan bahawasanya orang yang nak ambil iktibar dalam hidup, hendaklah ambil iktibar daripada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran dalam hidup, nak jadikan contoh dalam hidup, jadilah orang yang meninggal dunia ini daripada orang-orang salihin ini. Jadikan hidup mereka ni sebagai contoh dan juga ibrah, pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran dalam hidup kita ni dah ambil daripada orang-orang salih. Sehingga kan dia tanya, kenapa dah ambil daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia? Kan ada lagi orang-orang soleh yang masih hidup. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, kerana sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia itu
pastinya sudah terlepas daripada fitnah, sedangkan orang yang masih hidup belum tentu terlepas daripada fitnah kehidupan dunia ini. Jadi, bila mana kita membuka satu segmen ataupun satu program menceritakan tentang kisah para awliya, para salihin, untuk kita mengambil ibrah dalam hidup mereka supaya kita ni menjadi seperti mereka. Kalaupun kita tak jadi seperti mereka, kita cuba untuk meneladani daripada ibadah mereka, daripada amalan mereka, daripada akhlak mereka, daripada ilmu mereka. Yang paling kita nak sekali, moga-moga Allah campakkan dalam hati kita rasa cinta kepada mereka, sehingga kan almar'u ma'a man ahab, kata baginda Nabi SAW, seseorang itu akan dihimpunkan bersama orang yang dia cintai. Maka dengan kita mengenali sirah-sirah, kisah-kisah para awliya, moga dengan mengetahui itu akan melahirkan rasa cinta dalam hati kita, sehingga kan dengan cinta tersebut akan menyebabkan kita ni dihimpunkan bersama dengan mereka nanti di alam barzakh, di pada mahsyar, nanti di syurga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah para awliya, kisah para salihin, adanya mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan yang telah mereka dapat daripada Allah. Kita akan pelajari daripada kisah-kisah hidup mereka. Mereka mungkin sudah meninggal dunia ratusan tahun yang dulu. Mereka mungkin sudah pergi meninggalkan kita puluhan tahun yang dulu. Tetapi apa yang mereka tinggalkan, ilmu mereka, kisah mereka, anak-anak murid mereka, buku-buku mereka yang mereka karya, mereka tuliskan sampai kepada kita. Ini merupakan satu peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita ambil ibrah, kita simpan dalam hidup kita, dan kita amal serta kita ajar kepada orang-orang yang kita sayang, insya-Allah taala. Moga-moga segmen kali ini merupakan satu segmen yang menjentik hati kita ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga apa sahaja yang dikongsikan, yang akan dikongsikan, memberi manfaat kepada mereka yang nak mengambil manfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sungguh peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang dalam hatinya punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.